Semua orang panik tentang MOU ini dan saya faham kenapa. Sangat mudah untuk terjebak dalam sensasi dan drama. Tetapi apabila anda benar-benar meneliti fakta, saya rasa ceritanya agak berbeza daripada apa yang telah diberitahu kepada kita. Ini ialah Mirke Americation, JNS TV. Mari kita mulakan dengan asas-asasnya. Setahun yang lalu, pada waktu tengah malam, setiap seorang komander tentera Iran dan pengawal revolusi telah dibunuh serentak dalam tempoh 10 saat yang sama oleh Israel dan Amerika Syarikat. Ketua Staf, Komander Pasukan Quds, timbalannya, Komander Pertahanan Udara, Komander Program Peluru Berpandu Balistik, Ketua Perisikan, Menteri Pertahanan, penasihat utamanya, dan seluruh pasukan saintis kanan yang sedang aktif bekerja dalam program senjata nuklear Iran. Berselera di beberapa banda, beberapa kompleks, ada yang tidur di apartemen, ada yang jauh di dalam kubu bawah tanah. Kesemuanya diserang tanpa sebarang amaran dan tanpa peluang untuk melarikan diri. Jika terdapat kelewatan walaupun beberapa minit antara beberapa serangan itu, mungkin mereka sempat melarikan diri. Kecanggihan operasi seperti ini benar-benar di luar jangkaan dan hampir tidak dapat difahami. Begitu juga dengan minda di sebalik semua ini, yang sejak awal lagi telah berfikir di luar kotak, malah melangkaui apa yang dianggap realistik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, kita telah menyaksikan beberapa pertunjukan kuasa tentera yang paling luar biasa. Sesuatu yang hampir mustahil untuk dibayangkan sebelum ini. Dan ada sebab mengapa saya memberitahu anda perkara ini. Anda lihat, terdapat dua jenis optimis. Jenis pertama ialah optimis yang bodoh, optimis yang menafikan realiti. Mereka percaya segala-galanya akan sentiasa berjalan dengan sempurna dan itu adalah sejenis optimisme khayalan, bukan sesuatu yang saya gemari. Tetapi yang kedua ialah optimis realis, yang memahami bahawa perkara tidak akan menjadi mudah, tetapi apabila anda melihat fakta yang ada, anda tahu bahawa anda mempunyai apa yang diperlukan untuk menghadapi kesukaran yang bakal tiba. Menjadi optimis seperti ini sebenarnya bukanlah satu sikap yang jahil. Ia adalah melihat realiti dengan jelas. Dan itulah yang kita ingin lakukan sekarang. Kerana untuk memahami MOU ini, anda perlu ingat konteks kepada perjanjian ini. Apa yang telah dicapai oleh Israel dalam beberapa tahun kebelakangan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebahagiannya dilakukan tanpa sokongan penuh daripada pentadbiran Amerika dengan cara yang kebanyakan orang sangka. Tebusan-tebusan telah dibawa pulang. Setiap seorang daripada mereka termasuk yang orang kata tidak mungkin dapat kembali. Israel telah diberitahu supaya tidak memasuki Rafah, supaya tidak melakukan banyak perkara yang mereka lakukan juga. Dan begitulah cara tebusan-tebusan itu dibawa pulang. Anggapan bahawa kawalan diri dan perjanjian akan menghasilkan keputusan yang lebih baik selalunya salah. Dan orang yang berkata begitu terbukti betul. Dengan Hizbullah yang telah mengumpulkan 150,000 roket dan peluru berpandu yang dihalakan ke bandar-bandar Israel, iaitu arsenal pengganas bukan negara terbesar dalam sejarah, mereka kini tinggal sebahagian kecil sahaja daripada kapasiti asal. Kepimpinan mereka sudah tiada. Lebih 90% daripada senjata itu telah dimusnahkan sebelum ia sempat digunakan di zon keselamatan di selatan Lubnan, yang merupakan zon penampan bermakna pertama yang Israel miliki di semparan itu dalam satu generasi. Kerugian ekonomi yang sangat dahsyat kepada asas industri IRGC mencecah ratusan bilion dolar. Sesuatu yang telah mereka bina sejak sekian lama. Dan jurang yang telah terbuka antara rejim dan rakyat Iran akibat kemusnahan ini adalah sukar untuk difahami. Rejim yang tidak dapat memberikan apa-apa kepada rakyat mereka akhirnya akan tumbang. Dan Israel dalam banyak cara telah mencipta keadaan untuk perkara itu berlaku. Dan kemudian ada perkara yang Benjamin Netanyahu panggil sebagai pencapaian terbesar sekali, iaitu memecahkan halangan ketakutan. Kerana selama bertahun-tahun, hujannya ialah anda mungkin boleh melakukan operasi sulit di dalam Iran. Anda boleh melakukan sabotaj, tetapi anda tidak boleh menghantar pesawat udara Israel ke ruang udara Iran beribu-ribu batu jauhnya dan benar-benar berjaya. Akibatnya tidak dapat dijangka. Langkah-langkah itu terlalu berbahaya. Hujah itu mempunyai daya tarikan yang kuat yang membentuk pemikiran strategik Israel selama beberapa dekad. Dan kemudian Israel melakukannya dan dunia tidak berakhir. Dan Iran tidak berjaya mengubah balik apa-apa pun. Dan apa yang didedahkan ialah halangan itu sebenarnya hanyalah cermin yang memantulkan keraguan Israel sendiri kembali kepada dirinya. Dan sebaik sahaja ia melangkaui garisan itu, ia kekal melangkaui. Dan doktrin keselamatan Israel berubah secara kekal. Israel penuh dengan pencapaian menakjubkan sama ada dengan atau tanpa Amerika Syarikat. Dan itu tidak akan berubah. Apa yang telah berubah ialah Israel tidak lagi akan sekadar menerima musuh yang bersumpah untuk memusnahkan mereka tanpa benar-benar berusaha memastikan perkara itu tidak berlaku. Ini adalah satu pengajaran yang telah dipelajari oleh Israel dan musuh-musuh mereka tidak boleh dipandang rendah. Walaupun sekutu Israel tidak mempunyai pemahaman yang sama seperti yang telah difahami oleh orang Israel.
Walaupun jika anda tanya saya, nampaknya Amerika Syarikat kini mula sedar bahawa semua yang difahami secara semula jadi oleh orang Israel iaitu pengganas radikal tidak boleh diajak berunding. Saya rasa kita sudah ada buktinya dan anda sebenarnya tidak perlu melihat lebih jauh daripada wajah fans apabila beliau diabaikan oleh wakil Iran dalam pusingan rundingan terbaru. Dan dengan itu, mari kita bincangkan tentang perjanjian ini yang sebenarnya bukan kontrak yang ditandatangani walaupun ada usaha untuk membuatnya kelihatan begitu. MOU ini yang bermaksud Memorandum Persefahaman yang telah ditandatangani antara Amerika Syarikat dan Iran minggu lepas telah menimbulkan banyak kebimbangan dan itu memang boleh difahami kerana perjanjian yang dibentangkan itu agak membimbangkan. Walaupun ia hanyalah lanjutan kepada gencatan senjata, kandungannya tidak begitu baik. MOU itu tidak menangani program peluru berpandu balistik Iran, sesuatu yang telah dirasai ancamannya oleh rakyat Israel. Begitu juga dengan negara-negara Teluk. Ia juga tidak menangani sokongan Iran terhadap proksi-proksinya di seluruh rantau ini, yang secara langsung telah mencetuskan keganasan huru-hara di seluruh Timur Tengah. Ia membuka Selat Hormuz, tetapi membiarkan Iran tidak dapat mengenakan yuran transit selepas tempoh rundingan selama 60 hari. Pegawai-pegawai Iran telah pun mengatakan bahawa selat itu akan kekal di bawah pengurusan Iran. Dan jika anda tidak faham maksudnya, ia bermakna harga minyak akan naik secara kekal tanpa sebarang kos tambahan, bukan hanya berdasarkan peristiwa dunia. Ia merangkumi dana pembinaan semula sebanyak RM3.300 bilion untuk Iran yang pasti akan digunakan oleh mereka untuk membina semula senjata nuklear dan proksi mereka. Walaupun perjanjian itu menghendaki mereka membuktikan bahawa mereka tidak akan berbuat demikian. Dan ia telah ditandatangani. Sementara infrastruktur nuklear Iran telah pun dimusnahkan, kepimpinan tenteranya telah dipenggal dan ekonominya sedang menjunam. Yang bermaksud bahawa Amerika telah memasuki kedudukan rundingan terkuat yang pernah dimilikinya terhadap Iran dan keluar dengan perjanjian yang ramai orang serius, termasuk ramai Republikan yang berpengaruh, fikir telah memberikan terlalu banyak. Sebenarnya, saya ada teori tentang bagaimana itu berlaku. Dengan Trump memilih antara dua bakal penggantinya, Vance dan Rubio, dia memberi peluang kepada Vance untuk melakukannya dengan caranya sendiri, sesuatu yang tidak dipersetujui oleh Rubio. Dan jika Vance gagal, Rubio berkemungkinan boleh mengambil alih. Secara pribadi, saya akan gembira dengan hal itu. Saya rasa Rubio mungkin mempunyai kefahaman paling jelas tentang Timur Tengah dan dunia berbanding mana-mana bakal presiden-presiden masa depan Amerika yang lain. Tetapi walaupun Rubio menang pilihan raya akan datang kerana berjaya menjatuhkan rejim itu disebabkan perjanjian Vance yang nampaknya akan gagal, akhirnya akan ada seseorang yang memegang jawatan kepimpinan AES yang tidak memahami kepentingan Timur Tengah. Rancangan Islamisasi yang telah menguasai ASF dan Eropah, serta yang Israel berada di barisan hadapan. Dan itulah masa depan. Apa yang orang alami sekarang dengar MOU ini adalah gambaran masa depan tentang bagaimana keadaannya jika anda mempunyai seseorang yang memanjakan kumpulan rakyat Amerika yang semakin ramai yang merasakan campur tangan bukanlah sesuatu yang baik. Namun, berita baiknya ialah setakat ini orang Iran sendiri yang mahu menggagalkan perjanjian itu kerana, seperti yang anda sudah tahu, mereka sendiri sebenarnya tidak pernah berminat dengan perjanjian yang sebenar. Sekarang, jika teori saya betul, kita akan mengetahuinya tidak lama lagi. Rubio akan ke Timur Tengah minggu ini dan dengan jelas telah menyerahkan sepenuhnya pertahanan awam perjanjian itu kepada Vance, serta orang-orang yang telah memerhati Rubio selama bertahun-tahun. Mereka rasa untuk berkata dengan sopan, amat mustahil bahawa beliau akan meninggalkan pendirian dasar luar negerinya yang telah lama dipegang untuk menjadi penyokong utama. Perjanjian yang memberikan Iran dana pembinaan semula sebanyak RM300 bilion sebagai pertukaran untuk komitmen yang mereka tidak akan pernah tepati. Saya rasa jelas bahawa kita semua berharap perjanjian ini tidak berlaku. Bukan sahaja kerana ia akan membuktikan Israel betul, tetapi kerana bahaya jika Iran mendapat apa yang dijanjikan oleh Vance kepada mereka memang sangat menakutkan. Tetapi hakikat bahawa ia menakutkan tidak bermakna kita tidak boleh menghadapinya. Dan inilah yang saya mahu anda pegang teguh di tengah-tengah segala ketidakpastian ini. Saya tidak meminta anda untuk percaya bahawa semuanya akan baik-baik saja kerana semuanya sentiasa baik dan Tuhan sentiasa di pihak Israel. Saya meminta anda untuk melihat bukti yang khusus, didokumenkan, boleh disahkan tentang apa yang telah dibina, apa yang telah dibuktikan, dan apa yang telah berjaya ditembusi. Dan untuk memahami bahawa orang yang sama yang melakukan semua itu masih berada di sini. Dan masih berfikir, dan masih memimpin dari kedudukan yang telah terbukti berkemampuan yang diperoleh dalam keadaan yang paling sukar dan mencabar. Dan bahawa jalan di hadapan mungkin sukar, tetapi kita pada dasarnya lebih kuat, lebih berkemampuan, dan menjadi musuh yang lebih berbahaya kepada sesiapa sahaja yang mengancam kita berbanding sebelum ini dalam sejarah kita. Dan itulah sebenarnya satu-satunya kesimpulan yang benar-benar disokong oleh bukti dalam kes MOU ini. Saya Yerki dan kita jumpa lagi lain kali.